Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya ingin membentang tugasan bagi subjek Sains, Teknologi dan Kejuruteraan Islam kod khusus MPU 230532 yang bertajuk Isu Teknologi Kemunculan Masjid. Pensyarah khusus ini ialah Ustazah Rahimah dan Ustazah Tengku Raziatan Marziah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu nama saya Natasha Batrisha binti Muhammad Nordin, nombor matrik 17-21 F1039 dari kelas DAS 2A sesi 2 21/22. Topik yang akan kami bentang ialah yang pertama, pengenalan berdasarkan apa itu masjid. Yang kedua, latar belakang pencapaian pembinaan masjid. Yang ketiga, tokoh-tokoh. Dan yang keempat, impak positif dan negatif sepanjang pembinaan masjid. Apakah itu masjid? Masjid dari segi bahasa ialah tempat sujud, manakala dari segi istilah merupakan bangunan khas tempat umat Islam melakukan solat Jumaat dan ibadah-ibadah lain seperti mengadakan korban. Selain itu, masjid juga dikenali sebagai rumah Allah. Terdapat beberapa fungsi masjid yang boleh saya kupas, iaitu yang pertama, boleh dijadikan tempat solat, iaitu seperti solat fardu ataupun solat sunat. Yang kedua, dia boleh dijadikan tempat pendidikan ataupun tempat penyebaran ilmu seperti mengadakan ceramah ataupun menjalankan aktiviti berdakwah. Yang ketiga ialah tempat bermesyuarah. Hal ini kerana tempat ini sesuai untuk melakukan perbincangan disebabkan oleh kawasan yang sunyi dan tenang. Fungsi yang keempat bagi masjid ialah sesuai untuk dijadikan tempat perlindungan kerana kawasan persekitaran yang selamat untuk melindungi diri kita daripada sembarang bencana seperti gempa bumi. Ini merupakan contoh gambar-gambar masjid yang terdapat di seluruh dunia seperti Masjid Quba, yang kedua Masjid Kristen di Terengganu dan yang ketiga Masjid Zahir di Al-Usta. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nursalwarina Huda binti Anwar, nombor matrik 17 DAF 21F1029 dari program Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar. Saya akan membentangkan tentang sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam dengan tajuk latar belakang pencapaian masjid pada zaman Islam terdahulu. Nama pensyarah ialah Ustazah Rahimah binti Halim dan juga Ustazah Raziatan Marziah. Seterusnya ialah pengenalan. Peranan yang dimainkan oleh institusi masjid pada zaman terdahulu amat wajar dicontohi oleh institusi masjid yang ada pada zaman sekarang. Sudah pasti Rasulullah SAW telah meletakkan peranan tertentu bagi institusi masjid sejak dahulu supaya dapat dicontohi oleh segenap lapisan masyarakat. 3 faktor pencapaian kejayaan institusi masjid. Yang pertama ialah infrastruktur masjid yang baik. Ia bermaksud pembinaan masjid bukanlah bergantung pada seni bina ukuran yang mahal dan cantik, namun lebih kepada pemilihan tapak yang baik. Fungsi masjid yang dilengkapi prasarana yang lengkap juga telah dipraktikkan dalam sejarah Islam dahulu kala. Sebagai contoh, kedudukan masjid di Istanbul yang sangat indah dari segi reka bentuk, seni bina dan warna serta dikelilingi oleh bangunan khas seperti madrasah, hospital, ketenteraan dan juga pusat perniagaan. Seterusnya ialah pengurusan dalaman masjid yang baik. Kejayaan sesebuah masjid bergantung pada pengurusan masjid yang cekap dan juga telus. Nabi Muhammad SAW telah mengurus dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat kehakiman dan juga pusat perhubungan. Tidak lupa juga pada ahli jemaah yang baik. Pengurusan masjid pada zaman dahulu adalah secara kolektif, kerjasama, syura dan juga pembahagian tugas. Jawatan penting sebagai pembantu takbir masjid seperti imam, muazzin, pembantu pengurus harta benda telah diwujudkan dan mereka juga telah diberi upah. Sebagai kesimpulan, peranan yang dimainkan oleh masjid pada zaman Rasulullah SAW amat banyak dan tidak boleh dinafikan. Ini menunjukkan kepada umat Islam bahawa peranan masjid tidak hanya tertumpu pada ibadah solat dan aktiviti keagamaan sahaja. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Zaif, nombor matriks 17 DAS 21F1019. Hari ini saya akan membentangkan tugasan daripada subjek Sains Teknologi dan Kejuruteraan Islam yang dibimbing oleh Ustazah Tengku Raziatan Marziah dan juga Ustazah Rahimah. Saya Soalan yang ialah berkenaan dengan pencapaian pada teknologi zaman sekarang iaitu teknologi masjid. Masjid pada zaman sekarang yang pertama ialah masjid mengamankan manusia daripada ketakutan dan mengamankan masyarakat daripada persengketaan. Bermaksud, Allah telah menjadikan orang yang memasuki Masjid Al-Haram sebagai mereka yang beroleh keamanan. Dalam erti kata yang lain, masjid adalah zon aman yang mesti dipertahankan oleh segenap lapisan masyarakat Islam. Jika nak dikaitkan dengan pencapaian zaman dahulu masjid dibina daripada papan dan kayu, maka akan ada ruang yang berlubang yang membahayakan apabila terpijak. Akan tetapi, sekarang masjid dibina menggunakan batu bata, jadi ia makin selamat dan orang pun nak datang masjid untuk menunaikan ibadah dengan selesa. Pencapaian teknologi yang kedua ialah masjid menyatukan perbezaan dan mempertautkan ummah yang berpecah. Bermaksud, yang pertama, masjid adalah tempat yang mulia yang digunakan untuk menunaikan tanggungjawab seperti solat, membayar zakat dan mengadakan majlis tadarus Al-Quran. Yang kedua, perbuatan makmum yang mengikuti imam ketika solat berjemaah melambangkan kepada kita satu hubungan yang erat antara kelompok yang memimpin dan dipimpin. Terakhir ialah masjid menyuburkan penghayatan amal jama'i dan juga amal ijtimai. Bermaksud, kehidupan masyarakat ini adalah menjadi sebahagian daripada kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep pengurusan masjid yang bersifat sukarela telah menjadikan masjid pencetus amal jama'i dan juga amal ijtimai di kalangan anggota masyarakat. Jika nak dikaitkan dengan pencapaian zaman dahulu, pada zaman dahulu telah terdapat ahli jemaah yang baik kerana wujudnya sistem pengurusan secara kolektif, maka segala kelakuan jemaah, masjid itu akan mendatangkan perasaan sukarela demi menjaga kesempurnaan rumah ibadah. Sekian daripada saya, terima kasih. Tokoh-tokoh yang menjadi pelopor kepada pencapaian masjid. Sinan atau lebih dikenali sebagai Khujah Mimar Sinan. Beliau dilahirkan di kampung Agines berdekatan dengan Kayseriah di Anatolia, Turki pada 15 April 1489, 9 Rejab 865 Hijri. Walaupun begitu, menurut Freni 1992, nama sebenar beliau ialah Sinanuddin Yusuf Abdullah berdasarkan kepada ukiran yang ditandatangani Sinan di Jabatan Büyükçekmece, Turki pada tahun 1567 Masihi. Beliau telah membina masjid ini di Istanbul pada 1543 hingga 1549 Masihi. Ketika ini Sinan berumur 54 tahun. Masjid ini dibina atas arahan Sultan Sulaiman II untuk memperingati puteranya yang tersayang, Syekh Zaid Mehmed yang meninggal dunia di Manisa pada tahun 1543 Hijrah. Ketika beliau berumur 21 tahun, ia merupakan kompleks masjid pertama dibina berdasarkan skala pembinaan yang bermatlamat sebagai sebuah monumen kebanggaan dawiyah. Sinan menggambarkan masjid ini sebagai hasil usaha beliau dalam bidang seni. Sinan menampilkan kelainan dengan mendirikan struktur kubah utama yang diharmonikan dengan 4 buah separi kubah. Ini menyebabkan beliau menyampaikan cara tersendiri dalam mereka bentuk skala monumen yang berasaskan ruang yang luas dan pelbagai saiz kubah dan separi kubah. Hai, Assalamualaikum, dan saya akan meneruskan pembentangan sekarang. Saya Muhammad Rizal bin Muhammad Isa, nombor matrik 17-21F1053 daripada kelas TAS 2A. Baiklah, isi kandungan pengenalan, impak positif, impak negatif dan kesimpulan. Pengenalan pembangunan teknologi dan binaan masjid juga terdapat beberapa impak positif tetapi turut mendorong ke impak negatif yang boleh memberi kesan ke masyarakat, ekonomi maupun negara. Impak positif, beberapa contoh kesan-kesan positif.
Pusat ibadat nanti, impak ini merupakan salah satu impak yang terbaik kerana mampu memudahkan seseorang untuk beribadat. Pusat ilmu telah pun menjadi salah satu pusat menuntut ilmu bagi orang Muslim serata dunia. Pusat kerohanian, masjid juga dijadikan salah satu tempat yang membantu dalam memulihkan akhlak seseorang serta memperbaiki diri sendiri. Contoh gambaran bagi impak positif, impak negatif. Beberapa contoh impak negatif. Masyarakat, penerimaan masyarakat bukan Islam yang kurang berminat dan menerima pembinaan masjid. Pengamal ajaran sesat. Terdapat ada sesetengah masjid dijadikan tempat pengamal ajaran sesat melakukan ritual yang membawa ke kemungkaran. Kerajaan, terdapat beberapa tanah kerajaan yang dibangunkan tanpa geran tanah yang sah dalam pembinaan masjid. Ekonomi, penyumbangan dalam pembinaan masjid baru kekurangan kerana masyarakat kurang berminat dalam ideologi tersebut. Contoh gambaran bagi impak negatif. Kesimpulan bagi impak positif adalah impak positif dapat memberi peluang kepada umat Islam dalam membangun walaupun perkembangan dunia yang mungkin menjadi penghalang. Impak negatif pula, impak negatif memberi tanggapan yang buruk terhadap orang Islam dan mungkin mampu menyebabkan pembelahan antara orang Islam dan bukan Islam. Kita kebahagiaan harapan. Antara harapan yang boleh diterapkan adalah saya berharap agar pembangunan teknologi dalam Islam ini dapat dibangunkan sehingga masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.